لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ke-8 muka surat 30. Cuba kita baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serentak, maka dipanggil muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh dua imam besar hadis, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Taib, daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar, tapi oleh kerana ramai sangat Abdullah, maka dia jatuh dan gugur Abdullah, tinggallah Ibnu Umar sahaja. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Amru, Ibnu Rawaha. Jadi Ibnu ni maknanya anak kepada Umar. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Ini di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, Nabi selepas Sayyidina Abu Hurairah. Selepas Sayyidina Abu Hurairah nombor satu lah. Kemudian Abdullah ibnu Umar, ya, Abdullah ibnu Umar. Kemudian Anas ibnu Malik. Kemudianlah Aisyah radhiyallahu anha. Moga Allah meradai keduanya. Kenapa yang disebut keduanya itu radhiyallahu anhuma, iaitu Umar dan anaknya. Umar dan anaknya adalah sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi ini Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu dalam suratul Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah sebut radhiyallahu anhum, Allah redha kepada para sahabat. Maknanya Allah kasih gembira, suka dengan amalan-amalan para sahabat, ya. Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin, akan berdirilah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini apa ni? Ketika di padang mahsyar. Pada mahsyar esok tak ada kerusi, ya, pada mahsyar esok tak ada kerusi. Oleh kerana itu berdirilah semuanya. Berdirilah semuanya, dan matahari sejengkal, ya, matahari sejengkal di atas kepala. Lalu apa jadi? Bila mana manusia itu bangun di hadapan Allah Rabbal Alamin, pencipta sekalian alam, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi, sampai tenggelamlah, ya, seseorang itu, ya, dalam peluhnya sendiri. Peluh kerana panas matahari, dan dia tidak dapat naungan. Dia tidak dapat naungan di padang mahsyar. Ada juga yang dapat naungan. Di antara hadis yang cerita tentang 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Satu disebut imam adil, pemimpin yang adil. Dia akan dapat naungan di padang mahsyar. Tak panaslah dia, ya, tak panaslah dia, ya. Yang kedua disebut juga sebagai syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda yang membesar mentaati perintah Allah. Maksudnya orang muda memang mencabar. Nak taat perintah Allah ni memang mencabar. Namun kalau ada anak muda yang membesar dalam taat patuh perintah Allah, dia akan dapat
naungan di padang mahsyar, idak lepaneh, ya, idak lepaneh. Daripada 7 golongan itu, salah satunya ialah anak muda yang membesar dalam ketaatan, kepatuhan kepada agama Allah, kepada perintah Allah, special diberikan kemuliaan, iaitu tak akan panas di padang mahsyar, diberikan naungan. Adapun yang selain 7 itu akan berdepan dengan kepanasan matahari mahsyar, sehingga dikatakan di sini bahawa ia tenggelam. Ia tenggelam di dalam peluhnya. Ya, dikatakan di sini bahawa yaghiba ahaduhum fi rashhihi. Tenggelamlah seseorang daripada mereka yang ada di padang mahsyar, tenggelam di dalam peluhnya sendiri, hatta sampailah peluh itu ya ila ansafi udhunaihi, sampailah ke tengah-tengah ya telinganya. Ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke hidung, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dalam peluhnya sampai ke buku lali. Macam mana berbeza-beza tu? Puncanya amalan di dunia kemarin. Kalau kita baik, melakukan amal soleh, ya, maka tidaklah tenggelam banyak dalam peluh, barangkali sampai ke buku lali sahaja. Tapi kalau amalan jahat, buat perangai, tak semiok, tak? Jadi banyak kejahatan, sikit pula kebaikan. Peluhnya sampai ke pinggang, peluhnya sampai ke hidung, peluhnya sampai ke telinga. Dia tenggelam di dalam peluhnya sendiri. Ini maknanya kita kata dahsyatnya keadaan dia di padang mahsyar ini. Jadi maknanya di situ kita mengambil keinsafan, memperbanyakkan amal baik supaya selamat di padang mahsyar, ya. Tidaklah tenggelam di dalam lautan peluh, ya. Tidaklah tenggelam di dalam lautan peluh. Taib, keterangan daripada hadis ini, suasana hari qiyamah adalah sangat panas. Ialah hatta yadnu asyams, tidak, sehingga matahari didekatkan ke kepala mereka. Sebenarnya masa tiupan sangkakala yang pertama, matahari ini digulung dan dilipat dan disimpan di bawah arash. Ayatnya idza syamsu kuwirat, ya, apabila matahari digulung lipat. Jadi surah takwir, idza syamsu kuwirat, apabila ditiup sangkakala yang pertama menghancurkan alam, matahari disimpan dan maknanya digulung, disebut idza syamsu kuwirat, dan disimpan di bawah arash, singgah sana, ya. Akan tetapi dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka diperintahkan matahari muncul semula. Tapi muncul kali ini tidak seperti di dunia, muncul dalam keadaan panas, ya, yang terik sejengkal di kepala, ya, daripada jarak kepala manusia. Begitulah panasnya. Tetapi ketika itu bukan lagi harta, bukan lagi anak pinak, ketika itu amalan-amalan kita untuk menyelamatkan kita daripada kepanasan, daripada peluh, ya. Maka amalan kita itulah yang akan membantu kita. Oleh kerana itu kita tidak boleh bakhil dalam beramal, tak boleh kedekut dalam beramal, ya. Banyakkan amalan, ada peluang jangan lepaskan peluang, jangan. Ada peluang nak bersedekah, kita bersedekah, tak lalu banyak, sikit, ya. Ada peluang nak sembahyang sunat, ya, sembahyang wajib dah tentulah. Ada peluang, jangan kita sia-siakan peluang untuk sembahyang sunat misalnya. Ada peluang untuk baca Quran, jangan dilepaskan. Ambillah peluang itu untuk kita berzikir dan membaca Al-Quran, sebab afdalu zikri tilawatul Quran. Seafdal, semulia-mulia zikir
Allah adalah membaca Quran. Jadi dengan sebab itu kita takkan sia-siakan kesempatan. Sebab apa? Kita sedia maklum bahawa kita akan dibangkitkan dalam keadaan kepanasan, ya. Seluruh manusia dibangkitkan daripada kubur, tak ada yang terkecuali, ya. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba saja mereka bangun daripada kubur-kubur mereka, tak ada yang terkecuali. Semua akan dibangkitkan minal awwalina wal akhirin, orang yang terawal sampailah orang yang terakhir. Bahkan yang mati syahid pun akan dibangkitkan dengan baju-bajunya yang berdarah tapi berbau kasturi. Kenapa pula orang yang mati syahid bajunya berdarah? Sebab orang yang mati syahid tidak dimandikan. Ya, orang mati syahid tidak dimandikan sebagai bukti yang dia adalah syahid untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itulah warnanya warna merah darah, baunya kasturi, ya, baunya adalah kasturi. Maksudnya semua akan dibangkitkan, yang maknanya yang Islam ke, yang bukan Islam ke, ya, yang kaya ke, yang miskin ke, semuanya akan dibangkitkan. Termasuklah yang syahid, yang mati syahid pun akan dibangkitkan, yang mati sakit pun akan dibangkitkan. Jadi katanya di sini bahawa bangkit untuk menghadap Tuhan. Yaqumun nasu li rabbil alamin. Seorang demi seorang akan dibicarakan. Jadi bukan bicara beramai-ramai. Pengalaman kita di sekolah dulu, kalau kita buat perangai tak semiok, masuk bilik pengetua ramai-ramai. Bila ramai-ramai, pandailah nyorok-nyorok sikit. Ya tak? Masuk bilik pengetua tu, tak apa nampak sangat. Kita berjaga depan pengetua, ya tak? Boleh juga lepas-lepas. Yang duduk depan kena. Itu kalau di dunia. Ada masanya dibicarakan secara grouping, secara kumpulan. Tapi di akhirat tak ada dah. Seorang demi seorang. Ya, yaqumun nasu li rabbil alamin, maknanya bangkit untuk berbicara di hadapan Allah sendiri-sendiri. Seorang demi seorang. Untuk apa? Mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba saja bila ditiup sangkakala yang kedua, maka sekonyong-konyongnya, secara tiba-tiba semua akan bangun. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi katanya apa di sini bahawa mereka semua berkumpul di mahsyar. Nanti apa? Checkpoint yang berikutnya ialah dihantar buku amalan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, adapun orang yang dapat buku catatan amalannya daripada tangan kanan bakal dihitung dengan mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang dapat kitabnya daripada arah belakang lalu pergi ke bahagian kirinya, dikatakan bahawasanya, ya, mereka yang demikian keadaannya bakal akan dihitung dengan sedalam-dalamnya. Ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, bakal masuk api neraka yang bernyala-nyala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi mereka berkumpul ke padang mahsyar untuk dihitung amalan-amalan. Ya, nanti ini selepas, ya, selepas yang pertama tadi. Checkpoint yang kedua ialah hitungan. Checkpoint yang ketiga ialah timbangan. Checkpoint yang keempat ialah menyeberang sirat. Itu checkpoint demi checkpoint untuk kita. Jadi maknanya kita tak boleh kata biar kuma mati lah, senang sikit. Hei, banyak lagi checkpoint. Setengah orang dia merampus tengok anak nombor 1
sulung kopi ni, yang bonsu kopi ni, koma macam-macam tengah mau hidup lagi, tengah ayah hidup, koma ni kenyang. Merebek, mereba. Kalau betul you mau mati lah senang katanya. Bila pula mati senang? Banyak lagi checkpointnya, banyak lagi nak dikira bicaranya. Ya. Jadi tak maunya merampui kopi tu, tak? Kalau benda abah matilah katanya. Tak maunya lah. Bukan senang bila lepas kematian tu. Ada kira bicaranya akan bangkit, berhimpun di mahsyar, peluh sampai ke, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke hidung, ada yang sampai ke telinga. Jadi akan dihitung segala amal perbuatan. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala-galanya akan kami bicarakan di dalam Lauh Mahfuz sana, catatan-catatan itu. Keadaan manusia pada masa itu berbeza-beza. Yaqumun nas, dikatakan bahawa inna sa'yakum la syatta, berbagai-bagai, ya. Berbagai-bagai, tak adalah sama darajat, tak semua sama darajat. Allah akan bicarakan. Oleh kerana itu terserahlah kenapa simpulan masuk syurga, kenapa simpulan masuk neraka. Dengan hitungan yang terperinci itulah baru manusia akan puas hati kenapa dia tak dapat masuk syurga. Taib. Keadaan manusia pada masa itu berbeza-beza, yang mengikut keadaan amal perbuatan. Paling-paling tidak dalam surah Waqiah 3. Ashabul yamin, ashabul shimal, al-muqarrabin. Golongan kiri, golongan kanan, dan golongan yang special yang dirapatkan kepada Allah dipanggil muqarrabin, VIP, ya tak? VIP, ya. Mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Ada yang berpeluh sampai ke kedua lututnya, rukbataihi, ya. Ada yang berpeluh dalam hadis yang lain, ya, sampai ke kedua lututnya, rukbataini, ya, haqwaini, dan ada yang berpeluh sampailah ke pinggang, bahkan ada yang terpaksa berenang dalam lautan peluh. Bayangkanlah siksanya. Masing-masing mengikut hitungan perbuatan ketika di dunia dahulu. Jadi maknanya kehidupan ini adalah ujian. Lulus, kalau lulus maka luluslah, ya, luluslah. Kalau kecundang, habislah. Kecundanglah bila mana bergelumang dengan maksiat dan sebagainya, maka kecundanglah. Jadi dengan sebab itulah makanya kita disuruh supaya membuat persiapan-persiapan, kerana kita tidak tahu bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sehingga ada yang terpaksa berenang dalam lautan peluh. Masing-masing mengikut hitungan perbuatan ketika di dunia dahulu. Ada orang yang hidup 1000 tahun. Macam mana hidup 1000 tahun? Jasanya dikenang-kenang oleh orang kemudian. Dia mati meninggalkan jasa. Jadi orang kenang jasanya. Jadi maknanya di situ orang yang begitu sentiasa hidup seolah-olahnya. Seolah-olahnya. Nah. Taib. Walaupun demikian, di sana ada 7 golongan. Ini yang saya sebut tadi, permulaan tadi, yang akan terlindung daripada panas matahari. Ya. Pertama ialah imamun adil. Dia pemimpin dan dia berlaku adil. Dia menunaikan hak orang yang berhak. Dia tak akan pindahkan, ya, kepada yang lain. Dia bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku di bawah pentadbirannya. Nah, jadi katanya di situ 7 golongan yang di bawah naungan arasy yang mulia itu, pemimpin yang adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemuda yang nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang, ya, rajin beribadah, tinggal lagi hatinya terpaut dengan dikata apa di sini, dan pemuda yang begitu rajin beribadah, hatinya sentiasa mengingatkan masjid. Yang ketiga, orang yang dapat naungan di padang mahsyar, iaitu orang yang berkasih-kasih kerana Allah, ya, orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah Taala.
Tak ada penting apa-apa kepentingan. Dia tahu sahabatnya susah, dia dengan sendirinya ringan tangannya untuk membantu. Tak ada apa-apa kepentingan, ya. Maka orang ini adalah orang yang maknanya yang mencintai sahabatnya kerana Allah Ta'ala. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak kasih kecuali kerana Allah suruh, ya, kerana Allah Ta'ala suruh. Jadi katanya apa di sini, bahawa lagi apa? Lagi apa? Iaitu orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah. Lelaki yang digoda itu digoda untuk berzina, tetapi ia menahan dirinya. Orang yang menyembunyikan, bila orang ini digoda dengan seorang yang indah lagi cantik, tapi dia tetap mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Tak nak, aku takut Tuhan, aku tak nak mencuri, aku tak mau, ya tak? Jadi orang yang begini dia tak mau, maknanya kita kata bahawa bagaimana hari kiamat nanti, ya. Ada orang yang dikatakan di sini bahawa tak mau berbuat maksiat, dia akan dapat, kita kata dapat naungan di padang mahsyar. Nah, orang yang menyembunyikan sedekahnya, tak mau cari kamera, tak suka ditangkap-tangkap gambarnya, tak sukalah media coverage. Dia bersedekah tu senyap-senyap je. Tahu-tahu masjid ada dah selipar untuk orang nak pergi kayu, ya. Tahu-tahu ada dah kain pelekat, baginya Cak Gajah duduk pula tu ke masjid, sebab dia tahu nanti ada orang pergi masjid nakkan kain. Jadi maknanya dia buat sedekah seperti itu dalam keadaan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Apa maksudnya? Tidak berkira. Tidak berkira. Seluk-seluk tu ya. Itu yang tangan kanan buat, tangan kiri tak tahu tu. Dan yang terakhir yang akan dapat naungan di padang mahsyar, ya, dengan izin Allah, ialah seorang yang mencucurkan air mata kerana takut kepada Allah ketika ia bersendirian. Maknanya amalannya kekal, prestasinya kekal, walaupun duduk sendiri, begitulah dia dengan wiridnya, dengan zikirnya, tak pupus, ya, tidak pupus. Ini di antara maknanya kita kata golongan-golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yaqumun nasu li rabbil alamin ni ayat surah Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza wazanuhum wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi bagaimana orang ini yang mutaffifin ini, bila untuk dirinya dia nak cukup, bila dia menimbang untuk orang lain, nak memberi bantuan untuk orang lain, dikurangkannya, dicukainya pula, dicukainya. Jadi kita kata bahawa bagaimana, ya, orang yang taat perintah Allah, dia akan gembira bagaikan, ya, dikatakan ikan di dalam air, suka dengan keadaan itu. Begitulah. Sedangkan orang munafik, ya, orang munafik, dia dengan amalan, dengan masjid ni bagaikan budak yang liar nak keluar sesaja. Ya, bagaikan burung dalam sangkar yang terasa terseksa, dia nak keluar saja. Ini orang yang tidak rasa kemanisan untuk beriman, ya. Maka kita hendaklah bina rasa kemanisan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencucuri air mata walaupun digugat, namun dia tetap mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, tapi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang beruntung, ya, nak dapatkan anak muda yang membesar cara Islam. Itu susahlah. Tapi kita ambil pendekatan yang lain. Kan ada masanya kita boleh bersedekah, ya, ada masanya kita boleh berbuat baik kepada orang lain. Itu membantu, ya, untuk memadamkan api neraka, ya, untuk memadamkan api neraka.
Wallahu a'lam, itu hadis yang ke-8. Sebenarnya bateri saya ni tinggal setengah. Lemah, ngantuk, letih. Itu bateri tinggal setengah tu. Itu kadang-kadang udah tak betul labun. So, oi, apa nama aku labun ni? Udah gelong. Udah gelong. Ngapa tu? Letih mana ni? Daripada subuh sampai ke duha, daripada duha sampai ke petang, ada je program. Itu dia, sampai rumah pun orang dah bang. Bila tu yang jadi lambat sikit tu, jadi udah letih, udah lembik lotik. Lembik lotik ya tak? Sebab itulah maka ada gelong sikit bila saya menyampaikan tadi syarahan hadis yang ke-8. Kesimpulan, kita jangan anggap kalau dah mati, udah senang cerita. Dah ada lagi checkpoint, ada lagi kehidupan selepas mati. Jangan kita sedap-sedap kata, kalau ada orang opini, yo aku mati lah senang. Lepas mati lagi terau. Ya tak? Satu. Yang kedua, Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah yang sama, Tuhan yang sama yang menghidupkan kita daripada tak ada, from zero to hero. Kita sebenarnya tak usah kata tulang belulang, apa pun tak ada. Asalnya hanyalah tetesan air yang bersenyawa. Jadi Allah yang berkuasa mencipta manusia itu, Allah yang samalah yang akan membangkitkan semula. Tapi kali ini kebangkitan yang beramai-ramai. Ya, yaqumun nas li rabbil alamin, akan bangkitlah manusia untuk menghadap Allah dalam perbicaraan. Dalam perbicaraan dengan Allah atas prestasi amalan-amalan kita. Ya, prestasi amalan. Baik, dan rumusan kita yang terakhir, keadaan di mahsyar banyak bergantung kepada amalan kita. Kalau kita banyak beramal, mudah-mudahan selamatlah kita daripada keadaan di padang mahsyar, dibangunkan manusia semuanya. Ya, dikatakan bahawa wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami bangkit dan himpunkan mereka dan kami tak pernah tinggalkan, ya. Wala dikatakan kami tak akan tinggalkan, semuanya akan terlibat. Dikatakan wa hasyarnahum falam yughadir minhum ahada. Ada wala yughadiru saghirah wala kabirah, takkan ditinggalkan kerja baik, kerja buruk kita, walaupun sekecil-kecilnya akan dapat dilihat balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang berbuat baik walaupun seberat debu, dia akan lihat balasan Allah atas apa kebaikan yang dilakukan. Ya. Taib. Surah yang terlibat dalam ayat yaqumun nasu li rabbil alamin ialah surah Mutaffifin, al-Mutaffifin. Ya, naam. Apa makna al-Mutaffifin? Makna Mutaffifin ialah disebut dalam ayat itu, wa idza kalu 'alan nasi yastawfun, wa idza macam disebut bahawa wailun lil mutaffifin alladhina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza wazanuhum au yukhsirun wa idza wazanuhum yukhsirun. Untuk diri dia nak banyak, bila dia untuk orang dia kurang-kurangkannya. Jadi dia maknanya kita kata berlaku tidak baik, ya, kepada sesama hamba. Ya, hamba Allah ini adalah ibarat kepada keluarga, ya, family of God, ya. Disebut sebagai maknanya keluarga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita berhenti di situ, tuan-tuan. Sebab saya tu gelong sikit, tak pernah melabun, saya tak tahu. Hadis yang ke-9, berapa dalamkah jurang api neraka. Jadi kita ambil peluang untuk bersoal jawab lah, untuk menghilangkan ngantuk ni. Kita ambil peluang untuk bersoal jawab, berbincang-bincang, ya tak? Pasal saya letih. Bila letih tu ngantuk. Ada apa-apa, sila. Ya. Nah, ya, 40 tahun. Dalam hadis disebut di antara 2 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama membinasakan, tiupan kedua membangkitkan.
Jadi jarak antaranya adalah 40 tahun. Tak ada sebarang ganjaran, tak ada sebarang hukuman, tak ada sebarang ganjaran. Tak berjalan semua itu selama 40 tahun. Bila ditiup sangkakala yang kedua, wa nufiqu fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansil, maka tiba-tiba sekonyong-konyongnya mereka akan bangkit daripada perbaringan mereka ataupun daripada kubur mereka. Wa yaqulu ya wailana man ba'athana min marqadina, lalu ada yang berkata, habislah kita, siapa pula lah yang membangkitkan kita daripada tempat kita berbaring. Maka itu yang disebut ya wailana man ba'athana min marqadina itu. Ya habislah kita ngapa pula, siapa pula yang bangkitkan kita ni? Itu dengan tiupan sangkakala yang kedua lah. Jadi jarak antara duanya ialah 40 tahun. Ya, lama. Nah. Boleh? Lain soalan? Nak ngilangkan ngantuk. Dah gelong. Orang nanya, kau ada soalan, kayo pula. Dengar apanya, kan tak dengar. Awak ngusik dengar kita, apa dengar apa? Ngecik tu. Sila. Kita masuk lagi berapa minit? Perempuan ada apa nak tanya? Nah, kalau kita lihat dalam suratul Kahfi, ya, Tuhan kata laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Demi sesungguhnya kamu datang kepada kami di padang mahsyar ini, kamu datang sebagaimana kamu mula-mula diciptakan. Apa maksudnya? Maksudnya kita mula diciptakan tak berkasut, tak berpakaian dan tidak dikhatankan. Maka begitulah manusia akan dibangunkan di padang mahsyar, ya, disebut di dalam suratul Kahfi itu, ya, kama khalaqnakum awwala marrah, bagaimana kami ciptakan kamu kali pertama dahulu. Mana kita keluar daripada perut mak kemarin tak berkasut lah, tak berpakaian lah, ya, maka begitulah keadaan bangkit di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan tak berkasut, dalam keadaan maknanya kita tak berpakaian. Jadi disebut di situ bagaimana Aisyah bila dengar hadis itu merah muka dia sebab dia rasa malu. Sayyidatina Aisyah ni kan muda. Waktu Nabi wafat pun dia umur baru 17. Jadi bila Nabi cerita bangkit di padang mahsyar itu tak berbaju, boleh, ya, boleh ni dah. Merah muka Aisyah, malu. Sebenarnya ini dikukuhkan oleh suratul Kahfi, ya, maknanya wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Demi sesungguhnya dengan tiupan sangkakala itu yang kedua, kamu akan dibangkitkan, kamu datang kepada Tuhan sebagaimana kamu mula-mula dilahirkan, kama khalaqnakum awwala marrah, tak ada kasut, tak ada pakaian, ni tak? Begitulah habuan-habuan yang dilalui di padang mahsyar. Disebut di dalam Al-Quran ramainya manusia daripada awal sampai ke akhir sampai ke kiamat. Disebut dalam Quran jaradin muntashir, manusia yang ramai itu bagaikan belalang yang berserakan, ya, bagaikan belalang yang berserakan. Nah, lain? Dia maknanya di antara yang awal kena hitung hisab esok ialah mereka yang berilmu. Kenapa kamu tidak amalkan ilmu kamu? Ya, an ilmihi fima amila fihi, ya. Akan ditanya orang-orang yang berilmu
apakah kamu beramal ataupun tidak dengan ilmu kamu. Jadi pasal apa tu? Sebab kenapa orang yang berilmu lebih awal kena tanya? Sebagai supaya maknanya kita kata diperiksa dahulu orang yang dia terpelajar ini, orang yang tahu ini. Orang yang tak tahu, yang tak terpelajar ini kadang-kadang ada maafnya. Ini orang yang mengaji, orang yang tahu. Ya, ngapu pula mereka ngambil doyan orang. Dah tahu itu bukan mereka punya. Ngapu pula orang noreh mereka ngangkit. Jadi maknanya orang yang berilmu lah yang mula-mula akan dibangkitkan dan dihitung amalan-amalan mereka. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat menghitung amalan-amalan manusia ini. Tentu ada petugas-petugasnya. Ya, tentu ada petugas. Jadi checkpoint yang kedua barulah hitungan. Checkpoint yang ketiga barulah timbangan. Checkpoint yang keempat ialah menyeberang sirat. Bawahnya neraka, sebelahnya ialah menyeberang tu adalah syurga. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, minta lindung daripada Allah daripada, ya, maknanya kita kata tergelincir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ada lain? Mana saya baca tadi? Ya. Ya. Rakaat kedua. Yes, dah. Kalau kita tak niat imam, ya, kalau kita tak niat imam, kita tak dapat bertambah pahala kita. Kita hanya dapat pahala dengan imam yang kita jadi makmum tadilah. Tapi kalau tiba-tiba ada orang cuit kita, dia nak jadikan kita imam, dan kalau kita niat kita imam, maka dapat lagi pahala. Kalau tidak, dia sajalah dapat pahala, kita tak dapat pahala lah. Maknanya dia dapat pahala berjamaah, tapi kita tak dapat pasal kita tak pasak pula niat untuk jadi imam. Jadi rugi. Ada peluang tu nak dapat pasak pahala tu, ya tak? Yes sir. Maknanya terus lintaskan saja dalam hati kita, terus lintaskan saja dalam hati kita. Yang terakhir ni, muka surat 31 ni saya tak baca. Tak macam mana boleh terlelap tadi, ya tak? Iaitu orang yang mencucurkan air matanya kerana takut kepada Allah ketika ia bersendirian. Dalam dia berzikir-zikir, berwirid-wirid, dia teringatkan dosanya, dia takutkan Tuhan, lalu dia menitiskan air matanya kerana dosanya yang telah lalu, membujur lalu, melintang patah. Apa tak kira, doyan orang, doyan dia, ciku orang, ciku dia, ya tak? Jadi tiba-tiba bila memalam, dia teringat, ya, amaran Allah, ya tak? Dia teringat amaran Allah, dia teringat dosa-dosa, dia pun terus menitiskan air mata kerana memikirkan zaman silamnya begitu gelap, begitu teruk, ya. Itu pun juga akan dapat, maknanya kita kata perlindungan di padang mahsyar, ya. Ya. Sebenarnya amalan tu, ya, amalan baik itulah yang akan menyebabkan seseorang itu nyaman di padang mahsyar, tidak berpeluh, Amalan baik kita yang membabitkan hablum minallah, hablum minan nas. Apa kategori amalan yang boleh mempertautkan kita dengan Allah, itu hablum minallah. Apa kategori amalan yang boleh mempertautkan kita dengan manusia, itu dipanggil hablum minan nas. Jadi maksudnya apabila banyak amalan hablum minallah, hablum minan nas, ya,
maka dengan sendirinya akan berkuranganlah peluh-peluh, dia akan nyaman, akan selesa di padang mahsyar, ya. Jadi maknanya ada yang senyum gembira di padang mahsyar, ada yang bermuram durja. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum, ya. Ada manusia yang hitam mukanya di padang mahsyar, ada manusia yang putih berseri, ya, di padang mahsyar, amalan-amalan yang dia lakukan. Jadi dengan sebab itu amalan yang baik akan menyelamatkan kita daripada kepanasan mahsyar. Amalan yang buruk itulah yang menyebabkan tak selesa, lalu pergi jumpa nabi demi nabi, dia nak minta syafaat supaya dapatlah nabi itu berdoa untuk meringankan. Ternyata bahawa tidak dapat mereka akan doa nabi itu, sebab maknanya kita kata kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Nah, wallahu a'la. Baru sampai edah kita. Lain kali Usop naik je lah Usop. Tak payahlah saya naik. Pelapis-pelapis kena ada Usop. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum